Seterusnya tajuk 2.1.1 menulis sudokod dan melukis cetak alir menggunakan struktur kawalan ulangan dan struktur kawalan pilihan bersarang. Yang ni pun kita telah belajar itu di tingkatan 1. Struktur kawalan ulangan. Yang kita akan belajar ada dua, for dan juga why do. Dah belajar kan? For dulu kan? Yang satu kan? Why do dah belajar kan? For maksud apa for? Untuk. Yalah untuk. Why do dah belajar kan? Hari tu. Okey, struktur kawalan ulangan. Ulangan maksudnya dia berulang. Okey. Dia terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang. Arahan itu dia berulang sehingga syarat dipenuhi. Dia akan berhenti bila syarat dipenuhi. Macam contoh hari itu juga kata bangun 5 kali. Awak bangun duduk sampai 5 kali, barulah awak duduk balik kan. Maksudnya syarat ni berulang 5 kali. Itu maksud berulang sehingga satu syarat dipenuhi. Jadi yang set langkah yang berulang kita sebut sebagai glow ataupun loop ataupun looping. Nanti ada soalan keluar apa yang dimasukkan dengan loop. Tak faham pula jangan awak tak faham. Loop ataupun glow maksudnya itu ialah struktur kawalan ulangan. Yang berulang itu kita sebut glow ataupun loop. Bahasa Inggeris sebut loop, looping ya. Ini boleh keluar dalam soalan objektif loop. Okey, setiap ulangan glow itu kita sebut sebagai lelaran. Lelaran. Iteration Ulangan, setiap ulangan itu kita sebut sebagai lelaran. Jadi masuk ulangan itu ialah satu set arahan yang biasa berulang. Dia berulang-ulang sehingga syarat dipenuhi baru dia berhenti. Okey? Jadi ulangan itu kita kenali sebagai glow ataupun loop. Jadi setiap ulangan kita sebut sebagai lelaran. Lelaran. Okey? Ingat ni Contoh. Kita tengok satu tarian. Tarian Sumazau. Tarian ni dia ada berulang. Cuba tengok Cuba tengok pergerakan dia tu ada berulang tau. Nak kait dengan struktur kawalan ulangan. So tarian ni dia berulang. Cuba tengok. Nanti kita akan buat sudokod dan juga cetak alir. Okey, apa yang berulang? Tangan. Lagi apa lagi yang berulang? Pusing-pusing. Kaki berulang step dia Tangan berulang. Senang ini. Fatimah boleh? Fatimah suruh Fatimah ni. Demo tarian Sumazau. Boleh Fatimah? Kita tengok dulu.
So dia tarian Sumazau ini dia pergerakannya berulang-ulang. Jadi kita nak kaitkan dengan kita punya tajuk. So untuk ulang-ulangan sehingga dia berulang okay, bila dia berhenti? Bila habis muzik berhenti lah. Selagi muzik dimainkan, dia berulang pergerakan dia. Itu maksudnya bila dia telah memenuhi syarat. Syaratnya muzik berhenti, so pergerakan dia pun berhenti ya. Itu maksudnya. Okey, ini ialah sudukut dia. Algoritma tarian bagi tarian Sumazau. Mula dia mulakan muzik. Okey. Ini tak apa tak saling. Sedukut nanti saling ya. Lepas tu dia berdiri dalam satu barisan. Lepas tu dia enjuk kaki kanan tanpa henti. Tahu enjuk? Dia enjuk tahu dia? Lepas tu enjuk kaki kiri tanpa henti. Lepas tu nombor 5 dia hayun kedua-dua belah tangan. Ke hadapan dan ke belakang. Nombor 6 dia ulang langkah 2 hingga 5 sebanyak 5 kali. Yang ni berulang. Yang ni kita nak beritahu. Nombor 6 ni. Ini struktur kawalan ulangan. Dia berulang sebanyak 5 kali. So dia pergi semula langkah yang kedua. Sampai 5 sekali. Dia akan mula sebanyak 5 kali. Ini struktur berkaitan dengan tarian Sumazau. Okey? Jadi kena salin lah. Struktur bermula dengan mula. Kan? Betul? Dan berakhir dengan tamat. Ingat lagi simbol dia? Simbol apa? Mula. Salin. Bulat bujur kan? Dia mula dia mesti bentuk oval. Kan? Mula dia mesti dengan bermula. Ingat tu sedukut. Mesti bermula dengan mula. Lepas tu dia mulakan muzik. Nombor 3 dia berdiri dalam satu barisan. Ini apa ni? Simbol apa ni? Proses kan? Simbol part segi tepat. Lepas tu dia unjuk kaki kanan tanpa henti. Unjuk kaki kiri tanpa henti. Lepas tu dia hayuk tangan. Nombor 7. Ulang langkah 3 hingga 6 sebanyak 5 kali. Jika dia dah ulang, dia teruskan langkah 8. Jika dia cukup 5 kali, dia akan pergi pada langkah 8. Jika dia tak cukup 5 kali, diulang balik langkah 3 sehingga 6. Perhatian nombor 7 ni. Perhatian nombor 7 ni ini proses 4. Dia berulang. Dia 4, perulangan 4 kita dah tentu berapa kali. Ingat tu. Untuk perulangan 4, kita tentu berapa kali. 5 kali ke, 7 kali ke, itu 4. Sekarang ni dia berulang sebanyak 5 kali. Kena guna 4. Nanti kita akan pergi detail lah. 4. Ulang langkah 3 hingga 6 sebanyak 5 kali. Jika dia dah berulang sebanyak 5 kali, dia akan pergi ke 8. Jika tidak, dia akan pergi pada 3 dan 6, langkah 3 dan 6. Di sini kita kena guna apa? Simbol apa? Simbol diamond. Pilihan kan? Dia keluar ya dan tidak. Boleh dapat gambaran lagi. Dia punya sudukut dia. Dia kena buat pilihan diamond. Jika ya, dia terus pada langkah 8. Maksudnya ya ni telah cukup 5 kali dia berulang. Jika tidak cukup 5 kali, dia berulang lagi. Sampailah cukup 5 kali, barulah syarat itu dipenuhi, barulah dia pergi pada nombor 8. Unjuk sambil menari dengan pasangan. Okey? Nombor 9, akad kedua belah tangan, kepala sebahu. Nombor 10, hayung lagi. Nombor 11, ulang langkah 8 hingga 10 sebanyak 10 kali. Di sini juga kita kena guna simbol diamond. Pilihan lagi. Jika dia hunjuk ke belakang asal. Jika dah cukup, dah cukup 10 kali, dia akan duduk paksa. Jika tidak, dia akan ulang langkah 8 hingga langkah 10.
Okey, lepas tu muzik tamat. Bila muzik tamat, jika dia terus langkah ke-13. Habislah. Jika tidak tamat lagi, dia akan ulang lagi 8 hingga 12. Jadi sudukut ni ada berapa diamond? 3. Ada? 3 diamond. Dah saling sudukut ni cuba buat carta alih. Tengok. Ada lagi 6 minit je. Siapa siap menunjuk cikgu? Betul, boleh masuk. Tunjuk cikgu. Siap sudah carta alih, boleh tunjuk cikgu, boleh masuk. Cuba tengok betul tak dalam buku teks sebenarnya dah ada jawapan tu. Jadi untuk carta alih, kita bermula dengan mula dan tamat. Kita berakhir dengan tamat. Ni bentuk 4 segi tepat ni bentuk apa ni? Untuk mana ada arahan. Proses Yang bentuk diamond untuk apa? Pilihan. Jadi semua proses ni. Output dan input bentuk apa? 4 segi selari. 4 segi selari. Dan dalam carta alih awak mesti ada anak panah. Mesti buat anak panah, jangan buat garis begitu sahaja. Mesti ada anak panah ni. Ini yang bermasuk loop. Ni. Ayun kedua-dua belah tangan ke hadapan dan ke belakang 5 kali. Jika tidak, maksudnya jika tidak menepati 5 kali, sampai lagi 5 kali, dia akan berulang. So dia akan naik arahan ini, dia naik, dia pergi semula, berdiri asal barisan, unjuk-unjuk semula, sampai akan 5 kali. Bila dah sampai 5 kali, dia telah memenuhi syarat, jawapan dia, 5 kali ni dia soalkan. Jika dia akan buat arahan yang lain. Boleh faham tak tu? Bukan sekadar kita lokis saja. Kena faham cara nak baca. Ini proses, tinjuk lagi. Sambil menari dengan pasangan. Angkat kedua belah kaki ke paras bahu. Belah tangan ke paras bahu. Ayunlah semua dan 10 kali. Arahan dia 10 kali. Jadi untuk 4. Kawalan ulangan 4. Dia telah tetapkan berapa kali. Itu masuk 4. Bila masa kita nak guna 4. 4 maksudnya ulangan itu telah ditetapkan berapa kali perlu berulang. Boleh faham? Ingat tu. Untuk ulangan 4, kita telah menetapkan berapa kali dia berulang. Itu untuk 4. Kita akan guna 4. Dalam pengatur caraan nanti Jadi di sini dia guna ulangan 4. Jadi 5 kali, ni 10 kali. Muzik tamat. Jika tak tamat, buat lagi. Dan dia tamat je Ini secara ringkas kita nak membaca carta alih. Seterusnya. Ni masuk. Tulis sultur kawalan ulangan 4. Kita akan belajar 2 sultur kawalan ulangan. Sultur kawalan. Yang pertama sultur kawalan ulangan. Dan sultur kawalan ulangan. Kita akan belajar for dan why-do. Dan sultur kawalan pilihan besaran. Okey, sekarang ni kita tengok dulu sultur kawalan ulangan 4. Sultur kawalan ulangan 4. Kena faham betul-betul ni, nanti nak buat program ni. Lepas ni kita akan buat pengatur caraan. Menggunakan Python. Okey. Masuk ulangan 4 ini, perulangan itu, kita tetapkan berapa kali yang berlaku. Itu maksud dia. Melakukan ulangan bagi sesuatu pernyataan untuk bilangan kali yang tertentu. Maksudnya kita telah tetapkan, kita telah berikan arahan berapa kali dia perlu berulang. Contoh saja dalam tarian Sumazau. Sumazau ke Sumazul? Sumazau. 5 kali berulang. 5 kali lah. Bila dah menepati syarat, dia akan pergi pada arahan lain. Ini masuk 4. Sultur kawalan ulangan 4. Jadi bilangan ulangan dikawal oleh suatu nombor. Dia mesti bermula dengan kosong.
Dalam pengacaraan nanti awak akan tulis equal 0. Dia bermula dengan kosong. Lepas tu dia akan tambah 1, plus 1. Mula dia mula kosong, dia tambah 1, dia ulang lagi, dia tambah lagi 1, 2, tambah lagi 1, 3, tambah lagi 1, 4, sampailah kepada bilangan ulangan yang kita arahkan. Jadi ulangan dikawal oleh suatu nombor yang disebut dia ada pembilang. Jadi pembilang ini akan berubah bila berlaku ulangan. So dia mesti bermula dengan kosong dan dia ada tambah 1. Bila dia ulang, dia akan tambah 1. Jadi 2. Ulang lagi, tambah lagi 1. Jadi 3. Dan begitulah seterusnya sehingga dia memenuhi syarat ulangan yang kita berikan. Berapa kali nak berulang? Ini rangka umum. Contoh. Yang pertama, kita kena isytiharkan pembilang. Tak ada isytihar pembilang. Kita dah belajar hari tu. Pemboleh ubah. Tak lepas kan dalam satu. Kita mesti buat pemboleh ubah. X ke, Y ke. X tu apa dia? Y tu apa dia? Lepas tu kita kena isytihar pembilang. Nanti kita tengok macam mana nak isytihar pembilang. Syarat diuji. Maksudnya bentuk diamond dalam catatan alif. Jika dia benar, penyataan yang berulang dilaksanakan. Ya, contoh awak lukis catatan alif Sumazau tu. Bentuk diamond kan? Kita buat dalam tu. Cukup 5 kali, jika tak cukup lagi dia akan ulang. Bila dah cukup, dia akan buat benda lain. Jadi jika benar pernyataan yang berulang dilaksanakan, lepas tu dia akan kemas kini pembilang for. Mula-mula dia asal kosong, kita isytihar dulu pembilang, kosong. Lepas dia berulang, dia akan kemas kini pembilang for. Kita tambah 1. Ulang. Bila dah cukup, jika tidak benar, atau cara keluar dari struktur kawalan ulangan for. Okey? Ulangi langkah 2 sehingga syarat menjadi tidak benar. Selagi benar, dia akan berulang. Bila dah cukup, maksudnya tidak benarlah. Dia akan keluar. Ini rangka umum. Bila awak dah semakin hampir untuk masuk pada programming nanti. Jadi ini adalah rangka umum struktur kawalan ulangan for. Okey, ini sudukut dia. Ni pembilang ini sudukut. Mula, lepas tu kita kena setkan pembilang kepada kosong. Lepas tu for pembilang lebih kecil daripada kosong. Jika lebih kecil daripada kosong, dia akan laksanakan pernyataan tambah 1 kepada pembilang. Jadi for ni kita tentu nanti berapa kali dia nak berulang. Jadi dalam awak buat programming nanti kena ada dalam benda ni. Dia adalah cara tulis dia. Jadi dalam sudukut awak kena adalah setkan pembilang kepada kosong, kena setkan pembilang sebab kita kena isytiharkan pembilang. Dia tak tahu berapa kali kena berulang. Jadi bila dia run saja program itu, dia akan memula dengan kosong. Tidak ada lagi nilai Bila dia berulang, dia akan tambah 1 kepada pembilang. Jadi 2, 3, 4. Sehinggalah kepada syarat yang kita arahkan, berapa dia perlu berulang. Lepas tu tamat. Okey. Jadi dalam penulisan sudukut ni, kena ada buat mula, jangan tinggal. Mula dengan tamat ni ada markah. Nampak mudah je, mula, tamat. Tulisan ni pun dapat 1 markah. Kalau awak tulis untuk struktur kawalan for, pembilang ni kena ada markah. Dan juga nilai pembilang. Dan juga tambah, ni ada markah semua. Ini contoh sudukut untuk struktur kawalan for. For ni lah untuk struktur kawalan ulangan. Okey, dah. Tengok disusun macam ni tulis Maknanya bila sampai ke for ni dalam catatan alif awak mesti bentuk diamond. Ini catatan alif kawalan for. Mula. Setkan pembilang kepada kosong.
proses. Jadi dia bermula dengan mula, setkan pembilang kepada kosong itu adalah proses. Bukan input, bukan output. Lepas tu proses dia ialah bentuk diamond. Pembilang lebih kecil daripada kosong. Jika pembilang tu masih lagi kecil kepada kosong, dia akan laksanakan, jika ya, dia akan laksanakan penyataan. Lepas tu dia tambah satu kepada pembilang. Lepas tu dia berulang. Jadi bila masa dia akan pergi kepada tidak? Bila pembilang jadi nombor berapa? Jadi 10. Jadi 10 kan? Bila dia dah berulang 10 kali, dia dah berulang yang ke-9 kali, masih lagi dia berulang 10 kali. Jadi pembilang ni jadi 10 lebih kecil daripada 10. Takkan salah kan? 10 tu sama dengan kan? Dia akan pergi kepada tidak dan tamat. Jadi dia berulang 10 kali. Dia bermula dengan kosong. Faham tak ni? Macam mana nak baca catatan ni? Sekali lagi ya. Cuba tengok sekali lagi. Mula kita bermula. Mulalah. Dia start. Lepas tu kita setkan pembilang kepada kosong. Bila kita start saja, pembilang tu jadi nilai kosong. Lepas tu dia pergi kepada diamond ni. Dia akan tanya. Kosong lebih kecil daripada 10. Jika ya, dia akan laksanakan penyataan. Lepas tu dia tambah satu kepada pembilang. Bila dia naik, dia ulang balik di sini, jadi berapa pembilang? Jadi 1. Betul? Sebab dia tambah dah 1 tadi. Tambah 1. Daripada kosong dia tambah 1. Jadi 1 lah. Jadi baca ayat kedua pula, ulangan ayat kedua. Soalan dia 1 lebih kecil daripada kosong 10. Masih lagi? Ya. Kan? So dia akan laksanakan penyataan dan tambah lagi 1. 1 tambah 1 jadi 2. Turun lagi. Sampailah kepada 10. Jadi berapa kali dia berulang? Berapa kali? Ya Allah. Berapa kali dia berulang sehingga dia pergi pada tidak tu? 10 kali lah. Kan? Bila ke 10 tu, bila ke 9 dia tambah 1 jadi 10. Dia naik, balik dia ulang. So dia tanya, 10 lebih kecil daripada 10, jawapan dia ialah tidak. Lepas tu dia pergi kepada tamat. Boleh faham? Ya? Boleh gambarkan. Okey, contoh 1. Okey. Kita nak buat, ni soalan dia ya, soalan. Kita nak buat pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n. N itu ialah pemboleh ubah. Di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Maknanya dia buat hasil tambah. Hingga n lah. N tu maksudnya pemboleh ubah ni, n tu pemboleh ubah. Di mana n itu ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Maksudnya jika pengguna masuk pengiraan hasil tambah sehingga nombor n. Faham tak maksud dia? Sehingga nombor n. Jika pengguna masuk nombor satu nombor, apa dia nombor? Beri satu nombor cikgu. Nombor 5. Jika pengguna masuk nombor 5, apa akan jadi? Dia akan buat hasil tambah sehingga nombor n. N tu 5 lah. Jadi dia buat hasil tambah sehingga nombor n. Maksudnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Sehingga n. N tu nombor 5 masukkan. Satu lagi nombor. Contoh. Nombor 8. Apa sisi ni akan buat? Dia akan tambah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Sehingga nombor n. N itu pemboleh ubah. N itu ialah nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Faham? Faham tak? Dia buat loop. Dia tambah. Kita nak buat program tu. Jadi sebelum kita buat pengetahuan itu, kita kena buat dulu apa dia? Sudut dan juga catatan alih. Kena buat dulu. Kena siasat dulu. Apa benda kehendak soalan ni? Boleh faham soalan ni? Sebelum kita buat sudut kod ataupun catatan alih,
kena faham dulu, kena siasat dulu apa kehendak soalan dia. Apa hasil output dia. Boleh? Jadi hasil outputnya ialah kita jalankan penyiasatan. Katakan pengguna dia masuk nombor 10. Satu cara itu akan menjumlahkan 10 nombor yang pertama. Contohnya inilah. Jadi awak kena istilah pemboleh ubah. N itu ialah nombor bulat. Kena istilah dah. Penyataan for tadi. Ini penyiasatan, maksudnya penyiasatan sebelum kita buat sudut, kita kena perlu jalankan penyiasatan. Sama ada kita temu ramah pengguna ke, berbincang ke, apa-apa ke, tengok dia apa kehendak soalan itu. Berapa pemboleh ubah kita kena istiar. Ulangan apa yang perlu kita guna. Jadi sebelum awak buat pengacaraan, awak kena buat sudukut dulu, kena buat carta alih, baru boleh buat pengacaraan. Input, output, bentuk apa? Dalam carta alih, bentuk segi empat selari. Alah, payah ingat. Proses bentuk segi empat tepat. Pilihan bentuk diamond. Okey ya, tengah sudukut dia. Okey, sebelum tulis sudukut. Langkah yang kedua kena memurnikan algoritma. Yang pertama kita kena isytiharkan, kita ada nombor, dia ada kira, ada jumlah. Nombor itu apa dia, kira itu apa dia, jumlah itu apa dia. Kena isytiharlah. N sama dengan equal nombor. K kira. J jumlah. Lepas tu kita kena setkan nilai kira kepada 1. Kena tambah 1. Setkan nilai jumlah kepada kosong. Jumlah kosong. Pengguna diminta memasukkan satu nombor. Setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. For kira lebih kecil sama dengan nombor. Kirakan jumlah. Jumlah itu ialah jumlah tambah kira. Okey. Kirakan kira itu ialah kira tambah 1. Jadi ulanglah ke 6, paparkan nilai jumlah. Kita kena istiarlah nombor itu apa dia. Kira itu apa dia. Jumlah itu apa dia. Ni bukan lagi sudukut ni. Ni baru kita nak memurnikan algoritma kita. Baru nak murni ya. Okey, kita tengok sudukut dia. Tengok sudukut dia. Ini sudukut dia. Mula. Lepas tu kita isytiharkan pemboleh ubah nombor, kira dan jumlah. Setkan nilai kira kepada 1. Setkan nilai jumlah kepada 0. Masukkan satu nombor. Masukkan satu nombor ni bentuk segi empat selari lah. Input Setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. For kira lebih kecil ataupun sama dengan nombor. Kirakan jumlah. Jumlah tambah kira. Kirakan kira tambah 1. Paparkan nilai jumlah dan tamat. Tu kita dah tulis. Itu yang komputer akan buat benda tu. Betul aja. Komputer akan buat benda tu. Jadi dalam peperiksaan sudukut awak kena tulis sendiri. Markah mungkin dibagi 6 markah. Kalau ada 9 markah. 1, 2, 3, 4 kena buat lah. Langkah 1 apa dia? Ini maksud 1 tu. Langkah 1 apa dia? Langkah 2 apa dia? Langkah 3 apa dia? Langkah 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Buat sudukut dan juga carta alih. Dalam buku teks boleh tengok dalam buku teks. Muka surat 54, 53 dan 54 dalam buku teks. Saya boleh shut down komputer.